أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة أمين يا رب العالمين. Sambungan dari surah Al-Alaq dalam Bahasa Ismani pada muka surat 597 dari ayat keempat. Kita baca di sini disambungkan dari ayat pertama terlebih dahulu sehingga ayat yang ke-8. Bahagian yang pertama berkenaan dengan hikmah kejadian manusia dan pengajaran tentang pembacaan dan penulisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istawna. Inna ila rabbika ruj'a. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman yang bermaksud ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia yang benar. Ayat kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat keenam, sesekali tidak, sesungguhnya sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat ketujuh, apabila melihat dirinya serba kecukupan. Ayat ke-8, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan oleh Imam Bilal Al-Qursyah, yang kuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat, tuan dan hamba syukur. Kata Allah SWT, kita sekali lagi bersuara untuk kesekian kalinya pada pagi ini bagi menyambung siri kuliah peranan kita dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Muhammad Suhaili, dan kita berada pada surah Al-Alaq setakat ayat ketiga pada tempoh hari, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung dari ayat keempat sehingga ayat ke-8, yaitu pada bahagian yang pertama yang dicerahkan oleh Fadilatul Syekh. Dan sebagaimana yang kita maklum,
bahawa ayat pertama sehingga ayat kelima adalah wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menandakan permulaan selama 23 tahun lamanya tempoh wahyu turun daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga maklum bahawa Al-Quran turun sebanyak ataupun dalam 2 peringkat. Pertama, secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu merujuk kepada ayat daripada surah Al-Qadar, Inna anzalna fi lailatul qadar, iaitu secara khusus dan spesifik pada kalimah anzala yang bermaksud turunnya secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan ini juga kita boleh semak silang dengan satu dalil yang naik daripada Allah SWT apabila menyebut wa anzala Taurat wal Injil sebagai contoh yang terangkam dalam surah Al-A'raf, iaitu juga merujuk kepada kitab Taurat dan kitab Injil yang sememangnya turun secara sekaligus. Dan Al-Quran ini telah turun secara beransur-ansur pada peringkat yang kedua, iaitu bila kita melihat beberapa ayat ataupun kalimah yang menggunakan pakai perkataan nazal ataupun nazzala, yang inilah yang dikatakan sebagai penurunan secara beransur-ansur dari malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya. Dan dalam tempoh 23 tahun lamanya itu ada yang disebut sebagai fatrah Makkiyah dan yang kedua fatrah Madaniyah, iaitu tempoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah dan juga tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, dan disebut juga sebagai ayatul Makkiyah dan juga ayatul Madaniyah. Dan ini adalah yang kita baca sebentar tadi, penanda kepada permulaan Al-Quran itu turun secara beransur-ansur, sebagaimana kita maklum bahawa turunnya wahyu yang pertama ini ketika Nabi SAW sedang berada di Gua Hira, sedang isolate, sedang berkhulwah ataupun bersendirian, kerana masyarakat Arab yang ketika itu berada pada kebobrokan pelbagai masalah sosial dan sebagainya. Dan ketika itulah Nabi SAW apabila pergi ke Gua Hira menyendiri, yang disebut mungkin dengan istilah sekarang sebagai hili, akhirnya turun wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan Nabi SAW sebut, ma ana biqari, tidaklah aku ini seorang yang pandai membaca, tapi diulang oleh malaikat Jibril alaihi salam sebanyak 3 kali, diulang dan diulang. Lalu ketika itu selepas daripada itu Nabi SAW mengulangi dengan perkataan ma ana biqari, dan Nabi SAW kemudian kembali selepas daripada peristiwa di Gua Hira itu ke rumah, lalu menyebut kepada isterinya Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, selimutlah aku, yang bermaksud bahawa kerana Nabi SAW berada dalam, ada kaum mengatakan kesejukan, ada kaum mengatakan ketakutan. Dan Khadijah radhiyallahu anha bila bertanyakan apa yang sebenarnya telah berlaku, lalu diceritakan oleh Nabi SAW apa yang sebenarnya telah berlaku di Gua Hira. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyebut perkara yang sedemikian itu, marilah kita rujuk kepada Waraqah bin Nawfal, iaitu sepupu kepada Khadijah yang merupakan seorang Nasrani ketika itu yang sangat berpegang teguh kepada agama Nasrani. Dan Waraqah apabila mendengar perkataan sedemikian ataupun kisah sedemikian, merujuk pada satu keadaan di mana ini adalah antara bukti
bahawa Muhammad bin Abdullah ini adalah dilantik dari Rasul yang terakhir, dan ini adalah tanda-tanda bahawa kerasulan yang terakhir, dan kalau boleh aku juga mahu membantu Muhammad untuk menyebarluaskan agama ini. Tapi takdir Allah SWT, orang hidup yang tidak lama sebab mereka meninggal dunia. Ini secara ringkas apa yang kita belajar tempoh hari, juga apa yang kita belajar tempoh hari berkenaan dengan bagaimana Allah SWT memberikan gambaran tentang kejadian seseorang manusia min alaq, dalam ayat yang kedua, yaitu dari segumpal darah, yang tuan-tuan boleh rujuk silang dalam ayat kedua ini dengan surah Al-Hajj pada ayat kelima tentang kejadian seseorang manusia, apabila Allah SWT sebut fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Ini proses kejadian manusia yang kita boleh simak silang surah Al-Alaq ayat kedua dengan surah Al-Hajj ayat kelima. Sebab itulah baru ada kajian demi kajian yang disebut dengan istilah ilmu sains yang membuktikan kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah SWT, iaitu merujuk kepada wahyu daripada Allah SWT tentang kejadian manusia. Kemudian dari situ juga kita tengok ilmu sains menyebut dengan istilah zikol, embryo, fetus dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang tidaklah bersalahan ataupun bercakap dengan ayat kedua dan juga ayat kelima, ayat kedua dari surah Al-Alaq dan juga ayat kelima dari surah Al-Hajj tentang proses kejadian manusia. Baik, kita maklum bahawa Nabi Adam AS dijadikan daripada tanah. Kita pula ataupun keturunan yang selepas daripada itu min nutfah, daripada setis air, apabila bergabung antara sel lelaki dengan sel perempuan, apabila sperma itu bergabung dengan ovum, telur perempuan, maka jadilah proses kejadian manusia. Dan kita sebut sebentar tadi bahawa kajian demi kajian antara eksperimen dari ahli sains itu langsung tidak bertanggahan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan ini adalah yang kita sebut sebagai landmark pada ayat-ayat Al-Quran, sebagai orang yang mengkaji dari ilmu sains tentang kejadian manusia. Umumnya kita merujuk kepada manusia dijadikan daripada tanah, tapi jika kita pergi secara lebih terperinci sedikit, Nabi Adam AS itu dijadikan daripada tanah. Kita, kalau kita pergi secara lebih terperinci sedikit, daripada setis air, tapi hakikatnya manusia itu dijadikan daripada tanah. Juga tidak bersanggahan ataupun bersalahan antara satu dengan yang lain. Baik, dan ayat ketiga juga kita belajar sikit sebanyak tempoh hari. Kita memfokuskan kepada Allah SWT menyebut sekali perkataan Iqra, dan juga apa yang dimaksudkan dengan perkataan Al-Akram. Kemudian terus kita sambung pada ayat keempat pada pagi ini dengan Allah SWT menyebut Alladhi 'allama bil qalam. Bal maqsud bi hadhihi al-ayah qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid darin amin ya rabbal alamin. Kata Fadilatul Syekh dalam kitab dalam bahasa yang diterjemahkan, maksudnya dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajar manusia menulis dengan pena. Amalan dan daya menulis dengan pena adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulisan memang merupakan wasilah atau perantaraan yang penting dalam berkomunikasi antara sesama manusia. Jika tidak kerana tulisan, niscaya akan hilang hasil ilmu, tidak akan kekal
pengaruh Islam tidak sempurna kehidupan, tidak akan teguh sesuatu peraturan. Tulisan dan karya tulisanlah yang mengabadikan ilmu dan segala maklumat. Ia modus operandi yang memastikan dan memastikan berita atau sejarah orang terdahulu dan juga tentang tulisan mereka. Tulisan juga dijadikan sebagai alat untuk memindahkan ilmu dan maklumat di kalangan manusia dari berbagai bangsa dan keturunan. Dengan itu segala ilmu dan maklumat akan kekal, boleh diamal dan ditokok tambah ataupun disemak silang. Justru itu tamadun manusia akan berkembang maju, aliran pemikiran manusia akan meningkat dan ajaran agama terpelihara. Ya, ini yang disebut sebagai kepentingan alam. Dan kita tengok pada ayat Al-Ladzi 'allama bil qalam, Allah SWT menyebut Dia mengajar manusia menulis dengan pena bil qalam. Bahkan dalam satu hadis kursi, tuan-tuan mungkin boleh tengok dalam salah satu sumbernya daripada riwayat Tirmizi, bila disebut inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala ya rabbi madha aktub qala lahu uktub maqadir kull shay hatta taqum as-sa'ah atau kama qala. Dia menyebut bahawa antara perkara yang awal diciptakan ataupun dijadikan oleh Allah SWT adalah Al-Qalam, pena atau tulisan, yang mana disebut bahawa tulislah. Lalu Al-Qalam itu mengatakan bahawa wahai Tuhan, apa yang nak ditulis? Maka Allah SWT sebut uktub maqadir kulli syai', tulislah takdir segala sesuatu dengan arahan Allah Subhanahu wa taala hatta taqum as-sa'ah, sehingga datangnya hari kiamat. Dan di sini dapat kita lihat penjelasan ataupun penerangan disebutkan oleh Fadilatul Syekh tentang penulisan. Dan penulisan ini ada berbagai kaedah, ada berbagai cara, apatah lagi kalau kita bercakap dari segi bahasa, dan ia memainkan peranan penting. Dan kerana penulisan ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh, ia adalah satu nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah medium komunikasi dan ia akan mencatat sesuatu yang penting. Tanpanya maka boleh hilanglah segala sesuatu. Kerana yang tertulis itu boleh dirujuk berbanding yang sekadar diungkapkan bil lisan dengan semata-mata perkataan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa bagaimana Allah SWT mengajak kepada hamba-Nya, pertama pembacaan, kedua penulisan. Ini perkara yang penting kerana dapat kita lihat bahawa nak kenal Allah SWT pun awal din ma'rifatullah, awal dalam kamu beragama itu adalah dengan kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Kena baca dan kena tulis. Kena baca dan kena tulis. Dan nak baca ni kena baca apa pula? Nak kena baca ni baca dalam Al-Quran. Kerana melalui wahyu Allah SWT diterangkan pelbagai perkara, termasuklah bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penulisan itu pula adalah satu modus operandi supaya ia adalah sesuatu yang boleh disemak silang, sesuatu yang disebut sebagai medium komunikasi, dan juga boleh disampaikan kepada generasi yang akan datang. Sebagaimana yang disebut sini dalam salah satu perenggan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh tentang sejarah atas sejarah. Apabila ada rekod, apabila ada dokumen, apabila ada sesuatu yang boleh dirujuk, term of reference, maka ia lebih memudahkan seseorang ataupun generasi terkemudian untuk mengambil pelajaran daripadanya, untuk belajar sesuatu daripadanya, untuk dibanggakan dan sebagainya.
berbanding dengan sekadar yang disebut sebagai hearsay ataupun dengan cakap, ya, ataupun perkataan demi perkataan ataupun lisan demi lisan, dalam arti kata bahawa tidak ada satu hitam putih yang boleh dirujuk, maka ia akan menyukarkan keadaan. Dan ini satu modus operandi yang dipakai oleh masyarakat di seluruh dunia lah, ya, black and white ini, ya, apa-apa goes back to black and white, ya, itu yang penting. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana pentingnya alladzi 'allama bil qalam, dalam kita memahami maksud al-qalam. Sebagaimana disebut oleh Fadilatul Syekh dalam perangkat yang menyatakan sebentar tadi. Karena tuan baca dalam surah Al-Qalam juga tergambar dalam satu ayat Allah SWT, Nun wal qalami wa ma yasturun, ya, yang bermaksud dan qalam dan apa yang tercatat daripada Al-Qalam itu sendiri, ya, yang menggambarkan kepentingan selain pembacaan bahkan juga penulisan. Dan ayat-ayat ini sebenarnya Allah SWT telah memberikan hint bahawa Al-Quran ini akan ada satu evolusi di kalangan hamba-Nya untuk ia dijadikan dalam bentuk sebagaimana yang kita tengok Al-Quran sekarang dalam bentuk mushaf. Dulu Al-Quran pada peringkat awal-awal turun, ya, ia turun selama 23 tahun lamanya. Ia dihafaz oleh para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim. Kemudian antara salah satu daripada pulling factor yang menyebabkan adanya evolusi supaya ia dirakamkan ataupun ia dituliskan dalam bentuk yang formal, disebabkan oleh ramainya para hafaz syahid dalam medan perang, ya, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, macam-macam, ya, dalam medan perang. Jadi ini antara faktor yang menyebabkan adanya evolusi di kalangan para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in untuk menjadikannya dalam bentuk sebagaimana yang kita tengok sekarang, ya. Bahkan ya, sejarah pembukuan ataupun penulisan Al-Quran ini sebenarnya cukup panjang, ya, tentang bagaimana ia ditulis pada awal-awalnya di atas kulit binatang, ya, di atas kulit pertama, ya, diukir di atas batu, dihafaz, ya. Jadi mungkin boleh kita katakan scattered here and there, ya, tetapi dengan berlaku perkara-perkara yang telah berlaku kita sebutkan tadi, maka ada idea, ada evolusi, ya, supaya ia dijadikan dalam bentuk yang formal, bagaimana yang kita tengok sekarang dalam bentuk mushaf, ya. Bahkan pada zaman sekarang ini dalam pelbagai saiz, ada saiz Imam Tarawih, ada saiz pocket saiz, ya, ada saiz Imam Tarawih, ada saiz tapak tangan mushaf itu. Tapi ceritanya panjang lah. Bahkan kalau tuan-tuan telusuri lagi sejarah penulisan Al-Quran, ya, tentang titik, ya, rupa, satu titik, dua titik, tiga titik, nak membezakan bunyi ataupun hurufnya dan barisnya dan sebagainya berkaitan. Demikian sebenarnya apa yang ada pada zaman kita ini adalah semula settle, semula sempurna. Tinggal lagi kita nak baca dan kita nak belajar, ya. Bayangkan orang-orang dulu, ya, yang mana berdepan dengan kekangan demi kekangan untuk pegang dengan Al-Quran dan nanti kata untuk merujuk, untuk membaca dan sebagainya berkaitan, ya, mujahadah pada zaman mereka. Dan kita hari ini, kalau kita nak kata mujahadah, mungkin kita hanya membutuhkan masa untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran, ya. Itu apa yang kita sekurang-kurangnya boleh jadikannya sebagai penyambung kepada usaha-usaha orang-orang yang terdahulu. Juga extend
bahawa kita mengajar kepada generasi yang akan datang. Ya, kita nak meninggal dunia dah tak lama lagi. Maksudnya adalah umur kita meningkat, tapi takkan kita tak ada sesuatu yang kita boleh tinggalkan. Maka di situlah kita mungkin boleh mengajar orang mengaji Al-Quran, mengajar buku hakam dan tajwid, ya, dan sebagainya berkaitan. Dan Nabi SAW sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sehingga Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, sebab baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Belajar dan mengajar. Khairukum, sebaik-baik kamu. Ya, jadi ini kita kena letakkan diri kita dalam maksud hadis ini, sebaik-baik kamu. Belajar Al-Quran ataupun mengajar Al-Quran. Ya, mengajar satu bab, belajar satu bab. Tak boleh mengajar, belajar pun termasuk dalam maksud hadis. Kalau tak nak juga, tak tahulah nak kata macam mana. Ya, tak nak juga belajar pun tak nak, mengajar pun tak lagi. Ya, mengajarnya ada mungkin ada pengecualian tertentu pada orang yang so-called ahli, tapi belajar itu yang belajar terbuka pada sesiapa pun. Ya, tinggal kita tidak atau tidak. Itu. Dan tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran ini, daripada Al-Quran ini sebenarnya Allah SWT telah beri hint, ya, pada satu masa Al-Quran ini memang akan terjaga dalam bentuk sedemikian. Ya, sebab itu kita baca dalam surah Al-Hijr, Allah SWT sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah SWT telah menyebutkan al-dzikr, itu merujuk kepada Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan jaga Al-Quran. Macam mana Allah SWT jaga Al-Quran? Macam mana? Ya, ini salah satu bukti bagaimana Al-Quran itu dijaga. Ya, melalui datangnya dalam bentuk mushaf, selain daripada orang-orang yang hafaz Al-Quran dan sebagainya berkaitan. Ya, baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi secara ringkas pada ayat keempat ini kita belajar tentang Al-Ladzi 'allama bil qalam, yang Allah SWT mengajar manusia antara yang awalnya qalam ini, ya, yang dijadikan oleh Allah SWT pena, dan Allah SWT mengajar kepada manusia bil qalam, dan kita dapat melihat kepentingan pembacaan dan penulisan. Baik, seterusnya kata lagi Fadilatul Syekh, dakwah Islam pada peringkat permulaan menyarankan dan mendorong umat supaya membaca dan menulis, ya, qira'ah wa kitabah, qira'ah wa kitabah, membaca dan menulis, bahawa bahkan ia adalah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi adalah Al-Quran dalam bentuk yang tertulis dan yang dibaca. Mukjizat namanya Al-Quran ini, ya, yang kekal dalam bentuk penulisan dan pembacaan, ya, dalam bentuk mushaf dan dalam bentuk pembacaan, iaitu apabila ia dibaca. Ya, dibaca dalam ketika itu dibaca ketika baca saja dalam ketika terbaca di luar solat, dibaca dalam solat. Ya, itu cara Al-Quran itu terjaga keaslian. Sebab tu kita boleh perasan kalau kita pergi mana-mana di seluruh dunia pun, kalau orang baca surah Al-Ikhlas yang itu adalah ayatnya, dia tak berubah. Kalau berubah tu kita perasan, dan kita perasan bahkan digambarkan bahawa itu tanda Al-Quran itu terjaga. Ya, kalau kita tak baca Al-Quran, kalau kita tak tulis Al-Quran, orang baca sana Al-Quran, kita tak perasan, orang yang sana pun tak perasan, jadi tak terjaga Al-Quran. Ini cara Allah SWT menunjukkan kepada hamba-hamba dia tentang Al-Quran itu sendiri. Baik, tentang penjagaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian kata lagi Fadilatul Syekh, walhal Nabi SAW adalah seorang yang ummi. Ya, ummi ini maknanya seorang yang illiterate, seorang yang buta huruf, sebagaimana yang kita tengok dalam satu ayat
bila Allah SWT sebut dalam surah Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin." Ya, yang kita baca dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, yang Allah SWT menggambarkan Nabi SAW ini seorang yang tidak pandai membaca dan seorang yang tidak pandai menulis. Ya, dan ada hikmah dan sebenarnya dengan sedemikian secara tidak langsung untuk menafikan dakwaan orang kafir dan orang musyrik bahawa Al-Quran ini diturunkan ataupun ditulis oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW yang ummi itu boleh menulis ayat-ayat Al-Quran ini tanpa panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh membaca ayat-ayat Al-Quran ini tanpa panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya ini yang disebut sebagai orang kafir dan orang musyrik yang bankrupt ini. Kenapa? Nabi SAW kalau kita baca dalam sirah, sentiasa bersama-sama dengan orang kafir dan musyrik, sentiasa bersama-sama dengan masyarakat Arab. Yang ketiga itu hanya 2 kali saja Nabi SAW keluar sekejap daripada tempat tersebut kerana pergi berdagang ataupun berbisnes, mengikut kufar. Beberapa hal itu pun dalam kawanan yang besar, bukan dia pergi bersendirian dan sebagainya. Jadi orang kafir dan orang musyrik tahu bahawa ini adalah seorang yang tak boleh membaca, seorang yang tak boleh menulis, seorang yang alami, yang bergelar, berintegriti, seorang yang amanah. Tapi kerana nak tolak dan dakwah Nabi SAW, bankruptnya dia bila dia ajar Al-Quran, maka disebut Nabi SAW ni seorang punya ilmu, seorang gila, seorang sihir dan sebagainya. Ya, jadi di sini dapat kita lihat bahawa tentang Al-Quran ini sememangnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin dalam ayat yang kedua dari surah Al-Jumu'ah sebentar tadi. Melalui pembacaan dan penulisan maka Nabi SAW mengangkat maruah dan darjat orang Islam dari kegelapan jahiliyah kepada minadh-dhulumati ila nur, kepada cahaya hidayah. Ya, dan bagaimana kita dapat lihat tamadun Islam itu berkembang, tersebar dan sebagainya berkaitan melalui pembacaan, melalui penulisan. Ya, dan sudah tentu ada yang disebut sebagai pertentangan dalam dunia geopolitik, tetapi kita tidak boleh nafikan bahawa Islam melahirkan ramai cendekiawan yang boleh dirujuk dalam pelbagai bidang, ilmu agama, ilmu sains, ilmu matematik, melalui pembacaan dan penulisan. Dan disebut lagi bahawa Allah SWT mengangkat darjat orang yang memiliki ilmu kerana membaca dan menulis ini membolehkan seseorang itu mendapatkan pengetahuan dan untuk dia menjadi insan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allah SWT sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahawa Allah SWT mengangkat orang darjat orang yang beriman dan mempunyai pengetahuan di kalangan kamu beberapa darjat. Namanya ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah kalau kita tengok dalil-dalil tentang kepercayaan ini dalam Al-Quran. Antara dalil yang lain juga kita boleh bukakan di sini Allah SWT sebut qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama? Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Ya. Seterusnya, Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya kata Fadilatul Syekh menjelaskan tentang kelebihan dan nikmat yang telah dikurniakannya oleh firman dalam ayat yang kelima. Maksudnya dengan bina Allah SWT mengajar manusia banyak perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Ini juga kita
kita boleh rujuk silat dengan surah Al-Baqarah apabila Allah SWT sebut fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan kepada kamu. Fadhkurullaha kama 'allamakum. Ingatlah Allah SWT sebagaimana yang telah diajarkan kepada kamu. Dan ingat Allah SWT ni sebagaimana yang telah diajarkan kepada kamu. Bagaimana? Oleh Al-Quran, oleh hadis, oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ditafsirkan fadhkurullaha itu termasuk salat. Ya? Maknanya salatlah kamu sebagaimana yang telah diajarkan kepada kamu. Yang dulu kamu tak kerti nak solat semalam. Ya? Malam takunu ta'lamun. Ataupun ingatlah Allah SWT sebagaimana yang telah diajar kepada kamu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu tak tahu nak ingat Allah SWT di macam mana. Itulah dirungkaikan ataupun ditafsirkan ingat itu termasuk solat. Sebab kita solat ni ikut cara Nabi SAW. Ya? Ingat Allah SWT, ingat cara Nabi SAW. Solat cara Nabi SAW, ingat cara Nabi SAW. Itu melalui pengajian kita daripada Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tak belajar, kalau kita tak menulis, ramai yang ada di luar sana yang dia buat benda-benda khurafat, dia buat benda-benda tahyul, dia buat benda-benda sesat. Ya, akhir sekali dia kata, ini juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Naik bukit sana, naik bukit sini, naik gunung sana, naik gunung sini, buat macam-macam. Dan dia mengatakan bahawa ini juga daripada agama, tapi tak ada dalil, tak ada sandaran. Dan dia kata bahawa tak ada autoriti. Ya. Sebab itu kita sampai hari ini kita belajar tentang perbezaan iman dan kufur, perbezaan apa itu syirik kecil, apa itu syirik besar. Ya. Supaya kita berada pada landasan yang betul. Kita berada pada landasan yang patuh syariah dalam istilah bisnes. Ya, syariah compliance. Kerana ada juga di luar sana yang mengatakan sedemikian dan sedemikian dan mengatakan ia daripada agama. Walhal hakikatnya tidak. Sedangkan perkara yang tersebut itu adalah perkara yang mungkin khurafat, ya, mungkin tahyul, mungkin menyangkai syariat, mungkin bahkan syirik wal'iyadzubillah. Perkara-perkara yang sedemikian. Sebab itu, bacalah Al-Quran, bacalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita beragama ini sebagaimana yang diturunkan oleh Allah SWT, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada kamu ambillah. Apa sahaja yang dilarang daripadanya maka tinggalkanlah. Ya, dan kepentingannya kalau kita tengok pernah seorang juga yang bawa yang kalau dalam disiplin ilmu hadis, ya, bahawa pentingnya sanad. Dan ini kalau kita spesifikkan dalam ilmu hadis tentang kepentingan sanad. Kenapa kepentingan sanad ini sangat krusial? Kerana kita mahu memastikan bahawa apa yang disampaikan itu sanadnya adalah sangkainya untuk akhir sekali benda ini memang sampai pada Nabi SAW. Ini sangkainya. Ya? Kerana jika terputus sanad tak sampai pada Nabi SAW, last sekali kalau tak hati-hati mendakwa pula yang datang pada Nabi SAW, hakikatnya tidak, maka hati-hatilah dengan perkara sedemikian. Kerana Nabi SAW memberi amaran, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fitnah atau kama. Siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, maka dapatilah bahawa kedudukannya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ini kalau kita baca dalam disiplin hadis dengan sanad. Kerana tanpa sanad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau tak ada sanad, tak ada sesuatu yang otoritatif ini, maka sesiapa saja akan mengatakan apa saja.
Jika begitu, maka agama ini tidak ada penjaganya, dan agama ini akan bersifat pemilik larang. Ya. Agama ini akan tidak ada keasliannya. Kita tak tahu betul cerita begitu dan begini dan sebab itu. Cerita-cerita Israel yang kalau dalam bab sirah ni kita juga tengok juga sampai pada cerita Umar Khattab radhiyallahu anhu bunuh anak perempuannya sendiri kan. Ini benda-benda yang kita kena tengok ni. Ya, jika betul sedemikian, siapa pula Hafsah binti Umar yang dalam hadis-hadis ada periwayatan daripada Hafsah, ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, ya, Hafsah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsahnya ada perempuan Umar, tapi adalah segelintir yang mendakwa sebaliknya. Maka nak hujung pada Umar ni, kata Umar zaman jahiliyah Umar. Masya Allah, tabarakallah. Cerita-cerita yang dulu-dulu, ya. Tapi sebab tidak ada term of reference, term rujukan, tak ada sumber begitu. Akhir sekali kita sampai dari mulut ke mulut, kita tak boleh nak pastikan. Alhamdulillah, dari izin Allah SWT, perkembangan teknologi maklumat, akhir sekali kita bisa masih kita boleh pastikan kesahihan dan sebagainya. Akhir sekali kita tahu bahawa sesuatu yang tidak betul. Ya. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, sambung sikit lagi. Alamal insana ma lam ya'lam, ya, mengajar manusia apa yang dia tidak ketahui sebelumnya, ya. Dan yang pertama dia ajar adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, dan Allah SWT mengajar Nabi Adam alaihissalam al-asma'a kullaha, bahawa setiap sesuatu yang ada nama. Dia ajar mula sekali pada Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kalau kita boleh buat simulasi, ini pokok, ini bangunan, ini gunung, ini itu, ini, ya. Dan itulah proses berterusan. Kita dulu sama juga. Bila kita lahir pada ibu kita, daripada keluar pada rahim ibu kita, kita tak tahu apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tak ada satu benda pun yang kita tahu. Tapi kita diajar, ya, tidak ada kursi, sudut, pinggan, meja. Adalah beberapa patah kataan. Kalau ada anak kecil, maka dia ajar pada anak kecil itu. Kadang-kadang kita tanya, berapa patah kataan yang boleh? 3 patah baru. Dia kena kursi, dia kena meja, dia kena pinggan contohnya, dia kena botol susu, ya, dia ajar. Lepas tu lah pengajaran itu berterusan dari peringkat 5 hari kepada anak. Itu proses, ya. Alladhi ataupun alamal insana ma lam. Kemudian ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Kata Fadilatul Syekh, kalla, pasti. Kalla ni ada 2 tafsiran yang kata nama. Pertama, bila Allah SWT sebut pasti, kalla maksudnya pasti. Kalla maknanya Allah SWT sebut selepas tu benda ni pasti, tapi Allah SWT sebut dengan kalimat kalla, dia kena beri perhatian. Maknanya ada maksudnya pasti benda tu. Yang kedua adalah kerana Allah SWT nak marah pada orang kafir, nak marah pada musyrik, tak ada yang kata lagi kalla. Allah SWT sebut sedemikian. Kalla innal insana, sesungguhnya manusia itu benar-benar derhaka ataupun melampaui batas. Inna, ini to emphasize, ya, untuk menegaskan. Innal insana, Allah SWT sebut innal insana, sesungguhnya, maknanya betul-betul orang kata sebut semua, ya, sebenar-benarnya, sesungguhnya, bukannya kerana al-insan la yatgha, bukan, tapi kerana innal insana, sesungguhnya, sebenar-benarnya manusia memang melampaui batas. Al-insan, ya, merujuk pada manusia. Bila sebut manusia, termasuk kita lah. Dan kita juga sebahagian daripada yang dimasukkan dalam maksud manusia, la yatgha, benar-benar la yatgha. La yatgha ni asal daripada perkataan tagha. Lam tu harfu zaidah, asalnya yatgha, tapi
kita nak sebut sini yang ayat Allah ni maknanya Allah SWT sebut inna, kemudian ada na sebelum yang Allah. Dua kali penegasan nak sebut manusia ni benar-benar melampaui batas. Ya, dua kali Allah SWT sebut. Ya, cara kita nak neutralize yang kita istighfar dan taubat. Ya, bila kita melampaui batas ni, kita buat dosa, kita buat maksiat, melampaui batas. Ya, kerana adalah mungkin yang tidak sengaja, mungkin yang sengaja apatah lagi. Ya, tahu salah buat juga melampaui batas. Ya, jadi disebut sini Allah ataupun yang ayat Allah asal perkataan Allah maknanya batas yang manusia tahu tapi dia langgar juga. Itu maksud Allah. Taubat. Yesus tahu bersifat tahu. Dia bukan tahu sana, dia tahu sana tapi dia buat juga. Ini pelanggan manusia. Kalau dia tak tahu sana, dia buat sana. Kita kata boleh kira lagi, tapi dia tahu sana. Cuma dia buat juga. Ini daya Allah. Ini benda ni lazimnya dirujuk kepada Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia tahu sana, dia buat juga. Dia tahu dia kalah Nabi Musa alaihissalam. Depan dengan berbagai hujah, dia buat juga. Sampailah dia pergi bunuh Nabi Musa alaihissalam. Dan dia tahu sana, tapi dia nak bunuh juga. Dan dia tahu sana, tapi dia nak menang juga. Ini disebut bertaubat. Kita ni perangai kita jangan sampai tahap. Kita ni kena ada hati yang uhibbu al-haqq wal-haqq ahabbu ilayya. Kita ni kena ada hati yang kita ni seorang yang mungkin vokal, yang mungkin progres dan sebagainya, tapi kita kena akur kepada kebenaran. Yang masalah tetap kita twist kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dengan Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, jangan kamu ini meliputi kebenaran itu dengan kebatilan. Talbisul haqqa, memakaikan kebenaran itu dengan kebatilan. Kita nak pergi ke situ terus biasanya sesat. Sebab biasanya ada kepentingan tertentu, yang batil jadi benar, yang benar pun jadi batil. Sedangkan Umar Khattab radhiyallahu anhu ajar kepada kita doa, Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, yang benar itu tunjukkan sebagai yang benar, rezekikan kepada yang mengikut. Bukan jadikan batil. Allahumma arinil haqqa haqqan wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Dan ya Allah, tunjukkan yang batil itu satu kebatilan. Bukan yang kita kosmetikkan jadi sebagai satu kebenaran dan rezekikan kepada kami, kepada kita, kepada aku untuk menjauhi itu sikap kita benar. Tapi ia susah. Ya, susah. Sebab itu dalam surah Hud ayat 112 dan 116 menyebut tentang kerukunan istiqamah yang kita lain kemudian ya, tentang bagaimana untuk kita konsisten. Kita ada identiti, kita ada prestige, ya, supaya kita tak jadi macam lalang. Angin ke kanan, kita ke kanan, angin ke kiri, tapi kita ada pendirian dan agama lah yang memandu kehidupan kita. Bukannya harta benda, bukannya nafsu dunia dan sebagainya. Baik, terus kala innal insana la yatgha an ra'a istaghna. Kata Fadilatul Syekh, wahai manusia, turunlah atau takutlah dengan kekufuran kamu terhadap nikmat pemberian Allah SWT ke atas kamu, dengan sikap melampaui batas kamu dalam penderhakaan. Kerana engkau merasa kecukupan dengan harta benda, kekuatan dan penyokong serta pembantu lain. Allah SWT kata Fadilatul Syekh dalam mentafsirkan ayat Allah SWT, kenapa seseorang itu bersifat taghut? Dia tahu ada perbatasan, tapi dia tetap melanggar perbatasan. Sebab apa? Sebab dia tahu dia ada kecukupan, dia ada segala perkara. Disebut sini harta benda, kekuatan dan penyokong serta pembantu. Mungkin kita boleh faham dalam konteks ini adalah jika dia tahu itu adalah satu kesalahan, dia tahu berdasarkan ilmu pengetahuannya, dan dia tetap melakukan
salah satu kesalahan tersebut kerana dia merasa dia dilindungi apabila dia melakukan salah satu kesalahan tersebut. Dia mengesani institusi ataupun orang persoalan yang berkenaan. Jadi dia ni untouchable, tidak boleh di situ. Ya, jadi itu tukhut. Ya, ini banyak yang ada pada Fir'aun. Ya, sehingga memerintahkan dibunuh bayi lelaki, dibiarkan hidup bayi perempuan. Yastahyuna nisa'ahum, ya yudabbiruna abna'akum, yastahyuna nisa'akum. Ya, bunuh anak perempuan lelaki, biar hidup anak perempuan. Ya, bunuh bayi lelaki, biar hidup bayi perempuan. Itu yang terbaik. Ya, ini Fir'aun. Bayi zaman kita tak kira bayi lelaki, tak kira bayi perempuan. Jumpa jumpa tepi tosapok, jumpa di bilik air, tanah awam, jumpa di rumah orang. Wah, tuan-tuan, ini benda realiti yang kita kena berdepan dengan hakikat zaman sekarang. Bahkan dulu bang, ya, bukan setahun ni masalah yang bila kita baca kisah Fir'aun dengan Musa AS, kita malu rasa Fir'aun berubah dia bunuh bayi lelaki saja, dia bagi hidup bayi perempuan. Zaman kita ni tak kira jantina. Ya, jadi kita malu rasa dia nak, tak adalah kita kata oh kita disebabkan Musa dan apa yang buat tu lebih tinggi pada Fir'aun kerana kita bukanlah lebih baik pada Musa AS, tapi ya, ia boleh menyebabkan otak kita ni tak berfikir. Ya, apa yang boleh, apa yang kita wajar lakukan. Ya, baik. Al-Mustaqna inna ila rabbika ruj'an. Ada yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah kejadian perangai segelintir manusia lahir dalam keadaan lemah, bahkan berada dalam kefakiran atau kemiskinan, tetapi melampaui batas dengan melakukan maksiat, angkuh dan memberontak sehingga merasakan diri merasa amat berkuasa dan kaya raya. Ini tafsiran lain yang seperti di kalangan para ulama dalam mentafsirkan ayat ke-6 sehingga ayat ke-7. Betapa manusia ini lahir dalam keadaan lemah, dia sebut tadi tak tahu apa-apa, boleh tahu sebanyak. Bahkan kita tengok manusia ni ada peringkat demi peringkat kehidupan. Ya, daripada lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, lepas lemah kuat, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syai'an, lepas kuat lemah balik. Ya, lepas kuat lemah balik ni maknanya bila kita dah menginjak ke usia tertentu, ya, tenaga kita tak banyak dah, ya, dan sebagainya, pun dah tumbuh, tapi ayat nak kenapa manusia ini masih ada sikap sedemikian. Allah SWT minta tak marah yang mana. Ya, wa awal wal akhir. Manusia dia ada fasa lemah dan kuat, tapi mengapa manusia ini berlagak ataupun angkuh, bahkan to the extent of Fir'aun ada rabbukumul a'la, mengaku sebagai Tuhan. Ini pelajari seperti perangai manusia. Jadi benda-benda macam ni kalau kita mengaji, kita tadabbur, kita boleh faham. Ada benda yang ada banyak perkara yang kita punya ambil pelajaran dan daripada ini. Baik, tuan-tuan yang dibenci Allah SWT, ayat akhir sekali, inna ila rabbika ruj'an. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Kata Fadilatul Syekh, sesungguhnya setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada yang lain. Ya, semua manusia. Sebab itu bila Allah meninggal, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Tak kira dia Muslim ataupun dia tidak Muslim. Kita bahkan kalau orang bukan Muslim meninggal dunia, kita sebut inna lillahi, boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi berarti sangat itu cukuplah. Kita tak boleh doakan keampunan kepada dia, tak boleh. Ya, dalam surah At-Taubah melarang. Ya, sekalipun itu adalah ayat atau seseorang, ayat sekalipun ada hubungan dengan Allah, tak boleh. Dia setakat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh. Tapi nak doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tak boleh. Ya, faham? Ini perbatasan, ini had dan limitasi.
Bahkan to the extent menyebut rest in peace pun, ya, kerana rest in peace juga termasuk dalam maksud mendoakan keamanan. Tidak dibolehkan. Tapi ada yang takwil rest in peace itu bukan PEACE tapi PIECE. Konon ataupun dalam maksud bekerja. Kalau kita kata nak suruh sampai tahap macam tu, ada sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kata sabarlah atas kehilangan dan sebarang benda yang umum tak mahu merupakan keampunan ataupun apa jua yang amalkan daripada perkara yang bersangkut dengan agama ini sesuatu ini. Kita kena ada berbatasan dan hak dan limitasi. Ya? Baik. Kata Fadilatul Syekh, sebab itu disebut sesungguhnya kullu insan kembali pada Allah SWT, tidak kepada yang lain. Bukannya dia kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Semua orang kembali kepada Allah SWT. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Allah SWT juga yang menghitung setiap manusia dari aspek harta, dari mana puncanya dan ke mana dibelanjakannya. Ini perengaian akhir atau perengaian akhir yang disebut sini. Ini kita kupas dalam temuan akan datang tentang bagaimana kita nak ambil pengajaran daripada kisah Abu Jahal. Kita dah baca dalam ayat sebelum ini daripada surah Al-Tin sebenarnya, tapi kita ungkaikan sekali lagi sebab dalam surah ini, dalam surah Al-A'raf ini juga cerita juga berkait dengan Abu Jahal, ya. Dan juga kita nak tengok dari sebut sini oleh Fadilatul Syekh, perhitungan setiap manusia dari aspek harta, dari mana tujuannya, ke mana dibelanjakannya. Ini berserah ataupun selari dengan hadis Nabi SAW, Al-Mani min ayat tasabahu wa ila ayat al-faqih. Ya, jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, kita berhenti sangat tu, kita menyerti masa insyaAllah setakat ayat yang ke-8, ya, dalam temuan akan datang kita akan sambung pada ayat berikutnya, sekaligus bahagian berikutnya cerita tentang Abu Jahal dan beberapa perkara berkaitan dengan apa yang baik pada bagi kita jadikan sebagai penyaran, apa yang tidak baik kita jadikan sebagai sempadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.